Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar? Masya-Allah. Ramai yang masuk. Mungkin vibe daripada semalam punya bacaan. Hari ini ramai nak masuk. Mana tahu? Masya-Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli khalin wa fi kulli khalin wa nikmah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apa khabar semua? Siti Nurliana Zubri, Waalaikumsalam. Adik Kuyi, masya-Allah, dah bersedia ke untuk malam ini? Siapa-siapa yang join semalam, insya-Allah malam ni kita teruskan lagi bacaan kita untuk fadilat amal, kan? Sama-sama kita kongsi kisah-kisah sahabat, kisah-kisah hadis-hadis terpilih yang saya bacakan tau. Saya bukannya bagi ceramah atau tazkirah, saya bacakan. Saya bacakan je. Okey? Saya bacakan je. Kalau korang nak baca, saya bacakan, insya-Allah saya bacakan. So kalau dah ready, insya-Allah boleh dengar, boleh pasang earphone. Kalau tak dengar, suara saya tak apa dengar, bagi tahu juga. Boleh pasang earphone, boleh dengar-dengar. Dan kalau saya baca terlalu laju atau terlalu perlahan, boleh bagi tahu, insya-Allah Okey, dah sedia ke semua, insya-Allah? Kalau dah sedia, apa kata kita mula? Dah sedia ke? Tak sedia? Sedialah earphone ke apa ke yang senang awak dengar. Waalaikumsalam Fikri The Fury. Yang senang korang dengar. Alhamdulillah, ta'lim bukan tak boleh lah, tapi ta'lim, majlis ta'lim dia kena kat berdepan-depan. Kan dia kalau boleh berdepan-depan kan. Insya-Allah bang, bismillah Ada siapa ke yang di join dari semalam, nak tahu je. Ada siapa yang join dari semalam? Ada tak? Ada yang join dari semalam ke? Kalau ada yang join dari semalam, insya-Allah terima kasih kerana join lagi hari ni. Berkongsi-kongsi pengetahuan tentang kisah-kisah sahabat dan hadis-hadis terpilih. Masya-Allah Kalau ada yang join semalam, masya-Allah, terima kasih lah Sama-sama lah kita dengar bacaan saya yang tak berapa nak best ni. Ya Allah. Baiklah. Kitab Fadilat Amal ni ditulis oleh Syekh Ul Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. Masya-Allah. Okey. Dah ready Dah ready Dah ready, insya-Allah. Ready ke? Dah semua dah sedia? Tak ada orang komen sedia ke tak sedia ke? Senyap ke semua? Ada yang datang dari semalam ke? Tak ada Dari semalam tak ada Belum Belum ada orang yang dari semalam Insya-Allah Bismillah Okey, kita nak baca tentang hari ni semangat keagamaan di kalangan sahabat-sahabat yang kanak-kanak. Kan? Yang kanak-kanak. Zaman Rasulullah semangat keagamaan dan dalam kalangan kanak-kanak dan orang-orang muda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu merupakan didikan orang-orang dewasa. Sekiranya ibu bapa serta penjaga dalam kesungguhan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak. Dengar ibu bapa ni, tidak terlampau manjakan sehingga merosakkan mereka, malah sejak mula lagi mengambil berkat tentang keadaan agama dan memperingatkan mereka tentang urusan agama, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan agama itu akan menunjang kukuh dalam hati mereka. Apabila mereka membesar dalam keadaan itu, maka amalan agama akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Itu untuk ibu bapa. Kena biasakan anak dengan suasana agama. Bila dia besar, dia dah biasa dalam suasana agama, dalam amalan-amalan. Masya-Allah, ni peringatan untuk saya juga dan juga untuk tuan-puan dan puan-puan sekalian yang ada anak-anak. Namun keadaan kita bertentang dengan keadaan di atas. Keadaan kita ni bertentangan dengan keadaan di atas. Kita tak mengendahkan perangai buruk anak-anak dengan mengatakan bahawa mereka masih kecil lagi. Bahkan kerana terlalu sayang, kita gembirakan dengan perlakuan yang buruk. Dan walaupun sebanyak mana pun mereka memperlekehkan agama, maka kita akan memujuk hati kita dengan berkata, biarkanlah. Nanti apabila besar, keadaan itu akan betul kembali. Masya-Allah. Itu yang terjadi zaman sekarang. Bukan saya je, bukan tuan-tuan je, saya pun sama je. Sedangkan apabila besar, tabiat yang akan sebati
ialah daripada benih yang telah disemai semasa kecil. Tuan-tuan menyemai benih lalang tetapi berharap untuk menuai gandum. Tak boleh lah macam tu kan. Keadaan ini adalah mustahil. Sekiranya tuan-tuan inginkan amalan yang baik yang wujud dalam kalangan anak-anak tuan-tuan, iaitu mahukan mereka mengambil berat tentang agama dan beramal dengan agama, maka hendaklah membesarkan mereka dengan agama sejak kecil lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu, seorang lelaki yang telah ditangkap kerana meminum arak dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata kepadanya, celakalah kamu, anak-anak kecil kami pun berpuasa. Cakap macam tu kan. Yakni kamu sudah dewasa begini pun masih tidak berpuasa. Selepas itu dia telah disebat 80 kali sebagai hukuman minum arak. Kemudian telah dihukum buang negeri lalu dihantar ke negeri Syam. Masya Allah. Okey. Itulah macam nak tunjukkan zaman-zaman sahabat dulu anak-anak kecil pun puasa. Kita ni, ya Allah, ada yang tak puasa bila dah besar-besar ni. Kalau ada kawan-kawan tak puasa, tolonglah tegur. Kan? Kena beritahu zaman sahabat-sahabat ni, zaman-zaman sahabat, zaman-zaman pemerintahan sahabat ni dulu-dulu ni, budak-budak pun puasa. Masya-Allah. Malulah kita sebagai yang dewasa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kita semua insya-Allah. Okey. Menyuruh anak berpuasa. Saidina Rubai binti Muawis yang kisahnya terkandung di akhir bab yang lepas berkata, Rubai binti Muawis pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengiklankan, hari ini ialah hari Ashura, hendaklah kamu semua berpuasa. Rasulullah dah beritahu. Selepas itu kami selalu berpuasa dan menyuruh anak-anak kami berpuasa. Apabila mereka menangis kelaparan, kami akan memujuk mereka dengan permainan yang dibuat daripada kapas. Mereka akan dibiarkan bermain sehingga waktu berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan dalam setengah hadis ada diriwayatkan bahawa ibu-ibu menyusukan anak tidak akan menyusukan anak mereka semasa berpuasa. Ada setengah hadis ada diriwayatkan bahawa ibu-ibu yang menyusukan anak tidak akan menyusukan anak-anak mereka semasa berpuasa. Orang-orang pada zaman itu sangat kuat dan tabah, sementara orang zaman sekarang sangat lemah. Sememangnya para sahabat radhiyallahu anhu dan anak-anak mereka mampu menanggung kesusahan demi kesusahan untuk menunaikan ibadah. Walau bagaimanapun, perkara yang perlu diperhatikan ialah adakah kita mengamalkan sebanyak mana kemampuan yang ada pada kita hari ini. Masya Allah. Sebenarnya apa-apa yang kita mampu pun tidak kita amalkan. Kita mampu puasa tapi kita tak mampu puasa. Kita mampu bersedekah tapi kita tak bersedekah. Benda-benda inilah yang dikatakan ni. Beramal mengikut kemampuan ialah tersangat penting. Kalau ada kemampuan, beramallah ikut kemampuan. Sementara mengabaikan amalan yang kita mampu ialah tidak patut sama sekali. Masya Allah. Geng plastik hitam kena cegah Masya Allah. Okey. Waalaikumsalam. Okey, geng-geng plastik hitam kena cegah lah Nak lagi tak? Nak lagi ke kita end kat sini? Satu kisah aja cukup. Cukup satu kisah. Alhamdulillah. Kalau cukup satu kisah, saya baca satu kisah aja. Waalaikumsalam Aisyah. Hai Aisyah. Kalau cukup satu kisah, saya baca satu kisah. Boleh ya? Yes, memang betul. Ada ni hadis. Hadis yang tadi pun hadis riwayat Bukhari. Yang ni hadis memang diriwayatkan bahawa ibu-ibu yang menyusukan anak tidak akan menyusukan anak mereka semasa berpuasa. Memang boleh lah, maksudnya dah ada hadis kan. Tak cukup dengar Abang Mak, actually kena tengok keadaan anak-anak juga kan. Ya betul. Dia cakap, tapi diorang masa zaman diorang ajar anak-anak diorang menyusukan anak, tapi diorang ajar anak-anak diorang zaman-zaman sahabat ni untuk berpuasa juga. Masya Allah. Kan? Dia ajar. Macam kita baca dari awal tadi kan, kita kena biasakan anak-anak dengan suasana agama. Bila kita biasakan anak-anak dengan suasana agama, baru bila besar anak-anak dah terbiasa dengan suasana agama. Itu yang paling penting. Kalau kita nak menuai gandum, takkanlah kita menabur benih lalang. Gitu Masya Allah. Berdosanya saya. Aduh, saya tak mendidik anak-anak saya dengan betul ni. Saya harap tuan-puan pun dapat mendidik anak-anak dengan betul. Bising sangat tak? Bising sangat tak? Yes, it's all about didikan.
Masya Allah Ini hadis-hadis yang dicakap. Okey, kita nak satu lagi. Elvir Chai. Faham? Nak satu lagi? Ke sudah cukup? Okey. Baca berapa minit dulu? 3 minit lagi. Okey, faham? Okey, nak satu lagi Satu lagi Kita baca satu lagi Satu lagi hadis. Masalah calon bapaknya pun belum jumpa, insya-Allah. Kita doa. Amal sambung satu lagi. Hadis-hadis dan asbab nuzul yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu telah dikahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 6 tahun. Pernikahan itu telah berlangsung di Makkah. Pada ketika usianya 9 tahun, beliau telah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Semasa umurnya 18 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak setanding dengan umurnya, begitu banyak masalah agama, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh beliau. Hadrat Masruq rahmatullah berkata, Hadrat Masruq yang mulia. Hadrat tu maksudnya yang mulia. Saya telah melihat para sahabat radhiyallahu anhu. Dia ni tabi'in. Maksudnya dia belajar dengan sahabat. Saya melihat para sahabat radhiyallahu anhu yang besar-besar bertanya masalah-masalah fikah pada beliau. Atta rahmatullah berkata, beliau mengetahui dan memahami tentang masalah-masalah agama lebih daripada lelaki. Sayyidina Aisyah mengetahui masalah-masalah agama lebih daripada lelaki. Sebab apa? Sebab dia isteri Nabi satu lah. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, apa-apa sahaja kemusykilan ilmiah yang kami hadapi, akan kami peroleh huraian tepat mengenai kemusykilan itu daripada Sayyidatina Aisyah. Terdapat sebanyak 2,210 hadis yang telah diriwayatkan oleh beliau dalam kitab-kitab hadis. Beliau sendiri pernah berkata, pada suatu ketika, sewaktu saya masih kecil, sedang saya bermain-main di Makkah Mukarramah, ayat daripada surah Al-Qamar telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Balis sa'atuhu mau'iduhum was-sa'udu adha wa amru. Maksudnya, bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuhnya. Dan azab seksa amat dahsyat dan amat pahit. Al-Qamar ayat 46. Saya bukan ustaz. Waalaikumsalam. Saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tinggal di Makkah sehingga beliau berumur 8 tahun. Dalam umur yang begitu muda untuk mengambil tahu tentang turunnya satu-satu ayat dan kemudian mengingati ayat-ayat itu adalah hanya mungkin jika ada kegairahan yang bersungguh-sungguh terhadap agama. Jika tidak demikian, apalah sangat yang boleh dilakukan oleh budak yang berumur 8 tahun. Masya Allah kan? Dia umur 8 tahun. Sayyidina Aisyah tinggal kat Mekah, umur dia 8 tahun, tapi dia bersungguh-sungguh kan. Sebab tu dia boleh ingat. Dia boleh ingat semua ni. Okey, itu semangat seorang kanak-kanak masa umur 8 tahun. Masya Allah. Okey. Kegairahan Sayyidina Umair radhiyallahu anhu untuk menyertai jihad. Sayyidina Umair radhiyallahu anhu ialah seorang hamba kepada Sayyidina Abu Lam radhiyallahu anhu, dan beliau masih kecil pada ketika itu. Dia memang kecil. Kegairahan menyertai jihad menjadi sifat kehidupan pada orang zaman itu, tak kira sama ada masih kecil atau dewasa. Sayyidina Umair berkeinginan untuk menyertai peperangan Khaybar. Tuannya telah pergi menemui Rasulullah. Tuannya Sayyidina Abu Lam lah, telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu sokongannya supaya Sayyidina Umair radhiyallahu anhu diberi keizinan. Seorang budak kecil, dia nak pergi, tapi takut budak kan tak boleh masuk perang kan. So dia punya tuan
punyalah suka dengan semangat budak kecil ni, Sayyidina Umair ni, dia pergi jumpa Rasulullah. Masya Allah. 9 tahun, 9 tahun. 6 tahun. Dia kahwin dengan Rasulullah SAW, dia umur 6 tahun. Okey, tapi Rasulullah SAW tak bawa dia pergi mana-mana. Okey, dia tak bawa Rasulullah SAW tak bawa dia pergi mana-mana. Dia biarkan sampai besar umur 9 tahun baru dibawa ke Madinah. Okey. Sambung balik pasal Sayyidina Umair. Rasulullah SAW telah mengizinkannya dan telah memberikan kepadanya sebilah pedang. Rasulullah SAW sendiri, baginda sendiri bagi pedang. Dan telah digantung pada lehernya. Namun demikian pedang itu terlalu besar berbanding badannya yang kecil. Budak, badan kecil terlalu besar dan maka pedang itu terheret ke bumi. Dalam keadaan itulah beliau menyertai peperangan Khaybar. Masya Allah, hebat. Okay. Oleh sebab beliau masih kecil dan merupakan seorang hamba, maka beliau tidak mendapat bahagian yang sepenuhnya dari harta ganinah. Harta ganinah ni maksudnya harta rampasan perang. Tetapi beliau hanya diberikan sedikit barang sebagai hadiah. Tapi kita nak cerita ni pasal semangat Beliau telah mengetahui bahawa beliau tidak akan mendapat bahagian yang sepenuhnya. Sebab dia masih kecil, lepas tu dia hamba daripada harta ghaninah. Namun beliau masih lagi begitu gairah sehingga beliau meminta bantuan orang lain supaya menyokongnya untuk meminta izin Nabi SAW. Sebabnya tidak lain tidak bukan kerana semangat agama dan keyakinan yang sungguh-sungguh pada janji Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kan? Oh, budak kecil umur, sebab dia besarkan dengan anak agama, umur dia baru berapa tahun tak tahu. Tapi dia kecil, dia masih budak sampai kan nak dibayangkan Rasulullah bagi pedang tu terpaksa digantung pada leher, sampai terpaksa diheret pedang tu untuk masuk ke perang Khaybar. Allahu Akbar. Tu semangat keagamaan kanak-kanak pada zaman tu So kita ni sebagai ibu bapa ataupun yang lebih besar, lebih dewasa, kita kena bagilah anak-anak kita hidup dalam suasana agama. Masya Allah. Okay, nak lagi tak? Nak lagi ke? Ke tak nak lagi? Masih nak tahu tak lagi? Nak lagi tak? Nak lagi tak? Zaman sangat berbeza dengan anak kecil zaman Covid ni. Memang sangat berbeza. Nak lagi tak? Nak cerita, okey, kita nak cerita Sayyidina Umair bin Abi Waqqas. Adik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kenal Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni sangat famous tau. Korang boleh Google saja. Dia sangat famous. Dan dia sahabat-sahabat besar lah dari zaman-zaman dari Mekah kan. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni memang hebat-hebat lah. Hebat-hebat lah Okey, kita baca pasal Sayyidina Umair bin Abi Waqqas Dia adik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Masya Allah. Tak, ini kita cerita pasal semangat keagamaan kanak-kanak supaya korang bagi semangat untuk ajar anak-anak. Saya pun sendirilah, lagi-lagi saya semangat nak ajar anak-anak saya untuk pergi berjihad. Masya Allah. Gila, budak-budak kecil pun dalam kisah-kisah zaman-zaman dulu, zaman-zaman sahabat ni, zaman-zaman Rasulullah SAW ni, budak-budak kecil pun nak berjihad, nak mati jalan Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Bukan Nuaiman. Bukan Nuaiman, Nuaiman. Orang Gegau, Assalamualaikum. Nuaiman. Ya, tu kelakar. Dia tu kelakar gila. Masya Allah, dia tu, ya Allah. Perangai Nuaiman ni. Dia sangat famous juga tu. Okey, Sayyidina Umair bin Abi Waqqas ialah seorang anak muda yang memeluk Islam sejak awal lagi. Sejak awal lagi dia memeluk Islam. Beliau ialah adik kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang masyhur.
Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dalam peperangan Badar semasa tentera sedang bersiap untuk bertolak, saya melihat adik saya berjalan ke sana ke sini menyembunyikan diri supaya tidak seorang pun menyedari kehadirannya. Masya Allah. Saya sangat hairan memperlihatkan keadaan itu. Saya pun bertanya kepadanya, apa yang telah berlaku? Kenapa kamu ke sana ke sini menyembunyikan diri? Beliau menjawab, saya takut Rasulullah SAW akan nampak saya lalu melarang saya daripada menyertai peperangan kerana menganggap saya masih kecil. Masya Allah. Dia memang kecil. Masa tu dia sangat kecil sebenarnya. Baru umur 9-10 tahun ni. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengurniakan kepada saya kesyahidan dengan apa-apa cara sekalipun. Masya Allah. Nuaiman nanti boleh cari. Okey. Akhirnya apabila tentera ditunjukkan kepada Nabi SAW, maka kemimpianannya menjadi kenyataan. Rasulullah SAW telah melarangnya kerana sesungguhnya umurnya masih muda dan belum cukup. Walau bagaimanapun, keinginan yang bersungguh-sungguh menyebabkan beliau tidak dapat menahan perasaan lalu menangis. Seorang budak kecil nak sangat syahid masuk dalam perang Badar. Rasulullah SAW larang, dia menangis. Kita ni, Allah, nak pergi perang, takut. Ya Allah. Ampunlah ya Allah, ampunlah ya Allah. Aduh, takut, tak nangis pun. Setelah Rasulullah SAW mengetahui tentang kegairahan dan tangisannya itu, maka baginda SAW membenarkannya. Beliau telah menyertai peperangan Badar dan cita-citanya yang kedua telah pun tertunai, iaitu beliau telah syahid dalam peperangan tersebut. Masya Allah. Allahu Akbar. Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, disebabkan badannya yang kecil dan pedangnya yang sangat besar, saya terpaksa menyimpul tali di pinggangnya beberapa kali supaya pedangnya itu tinggi sedikit. Seorang budak, Sayyidina Umair ni, budak lagi, umur tak cukup nak pergi perang sebab nak syahid. Kalau kita reflect pada diri kita, tak tahulah kita sanggup ke mati untuk agama. Tak tahulah, kan? Tak tahu sebenarnya rasa apa. Bukannya pasal suasana perang tu kan, tapi ini pendapat saya lah kan. Ustaz-ustaz pun beritahu kan, kita ni kalau benda yang batil pun kita tak boleh nak cakap benda tu hak. Macam mana? Benda yang batil tu kita pun tak boleh nak beritahu benda tu hak sebab kita takut. Kan? Kita takut. Kita takut apa? Nanti kena masuk penjara, nanti kena saman, nanti kena itu, nanti kena ini, macam-macam benda kan. Tapi ni budak ni tak cakap perang lah. Kalau rasanya dia hidup zaman ni, santai dia yang bersuara lebih daripada kita-kita ni yang dewasa. Kan takut kan? Sayyidina Umair ni kalau dia hidup zaman ni, saya silap dia yang bersuara lebih. Masya Allah kan? Itulah kita takut tu. So, kita ni yang dewasa ni takut kita yang tak boleh cakap. Kan? Ada pemerintah kita buat itu, buat ini yang tak betul, kita pun tak boleh cakap, kita takut. Masya Allah. Dan jangan cakap ke internet je. Jangan cakap dengan internet je, tak boleh. Tak jalan. Nak cakap depan. Nak cakap pergi bersuara betul-betul. Sebab zaman Rasulullah semuanya berhadapan. Sebab itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Buat dakwah pun berhadapan. Pergi dari rumah ke rumah menyampaikan dakwah. Kan? Itu yang terbaik. Sebab Nabi dah cakap dah, kurunku adalah kurun yang terbaik. Waalaikumsalam. Kurunku adalah kurun yang terbaik. Last sebelum masuk. Okey, ada 10 minit, ada 20 minit lagi. Nak last kita cerita pasal Abu Jahal nak. Nak cerita pasal Abu Jahal lah, macam mana Abu Jahal mati. Nak cerita tak Abu Jahal? Siapa tahu macam mana Abu Jahal mati? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Wonder Lola. Okey, nak satu kisah lagi. Saya baca pasal kisah Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal mati. Abu Jahal dibunuh. Nak Miss Miana. Nanti lepas PKP buat teaser lagi. Teaser Wonder Lola. Teaser apa ni? Teater lagi, insyaAllah. Teater. Boleh. Allah butanya. Okey, boleh sambung Last InsyaAllah InsyaAllah. Siapa nak beritahu Kalau tak saya stop kat sini untuk malam ni. Waalaikumsalam Wida, apa khabar? Sihat Nak satu dua orang je, seorang je nak. Okey dah, saya baca lah Okey, ini kisah macam mana dua orang budak Ansar membunuh Abu Jahal.
Saidina Abdul Rahman bin Auf ialah seorang sahabat baginda yang besar lagi masyhur. Siapa tak kenal Abdul Rahman bin Auf? Orang paling kaya sekali dalam zaman Rasulullah. Dia yang sangat-sangat kaya sampai kan 100 ekor unta pun tak dapat cukup. Tak cukup. Sorry, just nak cakap indah ciptaan Tuhan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Bye. Macam mana saya nak agent? Message nombor nanti. Waalaikumsalam. Okay. Saidina Abdul Rahman bin Auf Ini kisah Abu Jahal dibunuh Beliau berkata, semasa peperangan Badar, saya berdiri dalam barisan. Ni Abu Jahal lah, bukan Abu Lahab tau. Semasa peperangan Badar, saya sendiri berdiri dalam barisan pejuang-pejuang. Saya melihat ke kiri dan ke kanan. Dan ada dua orang budak Ansar. Saya terfikir alangkah baiknya kalau saya berada di antara orang-orang yang kuat. Apabila ada keperluan, bolehlah tolong-menolong antara satu sama lain. Di mana di kedua-dua tepi saya hanya ada budak-budak saja. Dia fikir sebab dia tengok kiri kanan, alamak, dua-dua orang dia budak. Dia pun macam, macam mana ni? Aku nak perang ni. Ni perang Badar ni, aku nak perang ni. Apakah yang boleh saya tolong? Tiba-tiba dia ada dua orang budak tu tanya. Dia tanya. Tiba-tiba seseorang daripada mereka memegang tangan saya lantas bertanya, apakah yang boleh saya tolong? Dan tiba-tiba dia kata, Pakcik, adakah pakcik kenal Abu Jahal? Saya berkata, ya, saya kenal. Apakah yang kamu kehendaki? Budak itu menjawab, saya mendengar bahawa ia telah mencaci Rasulullah SAW. Demi zat yang nyawaku dalam genggamannya, jika saya melihat, maka saya tidak akan meninggalkannya selagi dia tidak mati, walaupun saya yang mati. Masya Allah, budak. Saya begitu kagum dengan jawapannya itu. Kemudian budak yang kedua itu juga bertanya soalan yang sama dan juga berkata sebagaimana yang dikatakan oleh budak yang pertama tadi. Kebetulan saya terpandang Abu Jahal yang sedang berlari-lari di medan perang. Saya pun berkata kepada mereka, itulah dia orang yang kamu tanyakan pada daku. Maka mendengar dengan itu, mereka berdua terus berlari dengan pedang terhunus di tangan. Mereka berdua pergi ke sana dan mula menyerang dengan pedang mereka sehingga Abu Jahal dapat dijatuhkan. Masya Allah. Kedua-dua budak tersebut ialah Saidina Mu'az bin Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu dan Saidina Mu'az bin Afra. Saidina Mu'az bin Ammar berkata, saya telah mendengar orang ramai berkata bahawa tiada siapa pun yang boleh membunuh Abu Jahal. Dia dikawal rapi. Dari saat itu saya terfikir bahawa saya mesti membunuhnya. Kedua-dua budak itu berjalan kaki. Dia nak bunuh sebab apa tahu? Dia nak bunuh Abu Jahal ni sebab Abu Jahal mencaci Rasulullah SAW. Budak kecil. Dua orang budak kecil nak bunuh Abu Jahal ni sebab Abu Jahal mencaci Rasulullah SAW. Masya Allah, cintanya kan, budak-budak pada Nabi. Kita kena tanya diri kita sendiri, kita cinta tak kat Nabi? Kedua-dua budak itu berjalan kaki sementara Abu Jahal pun menunggang kuda. Ketika Saidina Abdul Rahman bin Auf melihatnya dan kedua-dua budak itu berlari ke arahnya, Abu Jahal sedang membetulkan barisan-barisan tentera. Oleh sebab dia sedang menunggang kuda, maka susah untuk menyerangnya. Oleh sebab itu, salah seorang daripada budak-budak itu menyerang kuda dan seorang lagi menyerang kaki Abu Jahal. Akibat serangan itu, kuda pun rebah dan Abu Jahal pun jatuh dan tidak bangun lagi. Kedua-dua budak itu menyerang begitu sekali sehingga dia tidak dapat bangun lagi. Sebaliknya, dia terus menggelupur di situ dan barulah mereka meninggalkannya. Saidina Muawiz bin Afra dan Saidina Mu'az bin Afra telah menambahkan lagi kecederaan Abu Jahal supaya dia tak dapat melarikan diri. Saidina Muawiz pun tidak terus membunuhnya. Selepas itu barulah Saidina Abdullah bin Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal. Saidina Mu'az bin Ammar berkata, sewaktu saya menyerang kaki Abu Jahal, anaknya Ikrimah ada bersama. Dia telah menyerang bahagian bahu saya yang menyebabkan tangan saya terpotong. Tetapi tinggal sedikit kulit yang menyebabkan tangan saya tergantung-gantung. Masya Allah. Budak kena serang dengan Saidina Ikrimah. Saidina Ikrimah masa tu belum lagi memeluk Islam. Tangan ni terpotong. Masya Allah. Menyebabkan tangan saya tergantung-gantung. Saya telah meletakkan tangan saya yang tergantung di belakang saya dan sepanjang hari saya berperang dengan sebelah tangan. Masya Allah. Putus tangan tu. Dalam keadaan tangan saya yang tergantung itu menyusahkan saya. Dalam keadaan tangan saya yang tergantung-gantung, dia kata menyusahkan dia. Maka saya telah menekan tangan saya ke bawah kaki dan merentap dengan kuat. Tangan itu terpisah dari tempat ia tergantung dan saya telah membuang tangan itu. Masya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengah perang. Budak perang. Masya Allah ya. Sadaqallah maulana azim. Cukuplah untuk hari ini. Bacaan kisah-kisah sahabat ni.
Sedih pula dengar Sedih, memang sedih. Kita kena sedih dari kita sendiri. Sebab apa? Wah, budak pun boleh ada semangat yang sangat-sangat membara bila Nabi dicaci, kan? Bila Nabi dicaci, kita ni tak tahu lagi baca kitab Fadil Amal ni, Fadil Amal. Memang kita baca Fadil Amal je. Okay, sementara nak tunggu ni. Nak tunggu apa? Nak tunggu InsyaAllah Isyak. Esok tak ada apa, tak tahu, nanti saya tengok. Okay. Tapi basically, macam saya cakap, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Kita berkongsi-kongsi dan saya hanya membaca supaya sambil-sambil mengulas supaya kita semua dapat manfaat, insyaAllah. Kita sama-sama dapat manfaat, insyaAllah. So itulah dia. Kita tengok Sayyidah Muaz, dua orang Muaz, budak kecil pergi menyerang dan nak membunuh Abu Jahal. Sampai seorang tu putus tangan dia tergantung, tangan dah putus tapi ada kulit, ada bersambung lagi sikit dengan kulit, kan, tergantung, letak tangan kat belakang sambil berperang ni, masya-Allah, dengan sebelah tangan. Geram sangat tangan tu mengganggu dia, letak tangan dia kat bawah, dia tarik tangan dia sampai terputus. Masya-Allah, kan? Sebab apa? Sebab marah ada orang caci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Jahal. Allahu Akbar. Kan? InsyaAllah sayur battle daripada semalam. Tak ada buat apa kat rumah, PKP je. Okey, begitulah ceritanya. InsyaAllah kalau ada, saya akan live kejap lagi. Tapi bukan live untuk baca hadis. Bacaan hadis ni, bacaan saya baca je tau. Bukannya sekali saya cakap, saya ni ustaz, jangan tanya soalan-soalan pelik-pelik yang kalau saya boleh jawab atas ilmu pengetahuan saya yang sangat-sangat sedikit ini, InsyaAllah. Tapi saya nak beritahu, ini bacaan. So dengar, lepas tu korang boleh fahamkan ikut pemahaman korang sendiri, dan kita boleh bincangkan dalam live ni, InsyaAllah. Yang terbaik adalah dakwah berhadapan, dakwah pintu ke pintu ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan dakwah yang terbaik, ini bukan cara yang terbaik. Yang terbaik membaca taklim adalah dengan seorang di hadapan dan ramai-ramai berhadapan dengan orang yang baca taklim tu, InsyaAllah. Okey, InsyaAllah, saya doa siapa-siapa yang dalam live ni jadi orang yang beriman, sembahyang awal waktu sehari semalam, InsyaAllah banyak buat amal, dapat berzikir, dapat baca buku tentang sahabat-sahabat, tahu kisah sahabat-sahabat, tak nak tahu hadis lebih-lebih, kan? Allahu Akbar. Kita sama-sama belajar, InsyaAllah. Okey, InsyaAllah saya bukan ustaz, saya baru nak start. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye. Boleh nanti saya buat. Bukan taklim lah, saya baca, taklim lah baca, kan. Okey, InsyaAllah. Assalamualaikum, bye. InsyaAllah kalau ada rezeki untuk sesi yang ni, kita jumpa besok, InsyaAllah besok,